Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang, salam satu Malaysia. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam forum remaja bersama saya Nik Nurhani Nadirah binti Isrihan pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, jadi kita sedia maklum bahawa Islam ni adalah satu-satunya agama yang diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang mencari agama lain selain daripada Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tergolong dalam golongan orang yang musyrik. Jadi kenapa bahaya pluralisme dalam agama di Malaysia? Jadi persoalan inilah yang menjadi kunci utama forum kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mengupas tajuk kita dengan lebih mendalam, terlebih dahulu marilah kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Jadi baiklah, saya akan memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, Saudari Nur Alia Adina binti Rosli. Saudari sihat? Alhamdulillah, saya sihat saja. Alhamdulillah. Okey, jadi kita ke ahli panel kita yang kedua, Saudari Izzati binti Muhammad Hanifah. Saudari Izzati sihat? Dari tadi lagi saya tengok Saudari Izzati ni macam tak sabar-sabar nak bercakap dia. Alhamdulillah, saya sihat. Syukur pada Allah. Seterusnya ahli panel kita yang ketiga, Hanis Hanani binti Suhaimi. Jadi kita tengok kecil je saudari kita yang ketiga ni nampak macam kecil tapi sebenarnya dia sangat petah berbicara. Jadi saudari Hanis sihat? Alhamdulillah, setakat ni saya baik-baik saja. Terima kasih. Okey, jadi untuk ahli panel kita yang terakhir nampak macam pemalu sikit, tapi kita jangan tengok luaran, nampak macam pemalu tapi sangat bijak berkata-kata, iaitu Saudari Bushra binti Dazni. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, kabar baik. Jadi baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, jadi eloklah saya mengutarakan soalan pertama saya kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu apakah faktor-faktor penyebaran pluralisme agama di Malaysia? Jadi untuk menjawab persoalan ini, saya mempersilakan Saudari Alia Adlina. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Terdapat pelbagai faktor-faktor penyebaran pluralisme agama di Malaysia. Pada zaman sekarang, media massa menjadi penyumbang utama kepada faktor-faktor penyebaran pluralisme agama di Malaysia. Sebab apa saya berkata demikian? Kerana golongan pluralisme ini telah mengambil kesempatan untuk mempromosikan lagi agenda mereka melalui laman sesawang internet. Salah satu contoh laman web mereka yang dapat kita lihat ialah Islam Lib. Menerusi laman web ini, terdapat pelbagai informasi tentang gagasan Islam liberal dan pluralisme. Secara tidak langsung, masyarakat akan lebih mudah terhasut, tambah-tambah lagi bagi orang yang tidak mempunyai iman yang tinggi dan kurang dari segi pemantapan akidah ini lebih cenderung untuk terima idea-idea baru ini, terutamanya generasi muda zaman kini yang menganggapnya sebagai trend. Dengan itu, sudah jelas lagi nyata bahawa media massa dan media cetak ini adalah penyumbang kepada faktor-faktor penyebaran pluralisme di negara kita. Jadi terima kasih kepada Saudari Alia Adina di atas penjelasan yang bagi saya cukup jelas. Jadi untuk menjelaskan lagi faktor-faktor penyebaran, kerana kita tahu faktor-faktor penyebaran ni sangat banyak. Kenapa terjadinya pluralisme agama di Malaysia ni. Jadi saya akan mengutarakan soalan yang sama kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu apakah lagi faktor-faktor pluralisme agama di Malaysia? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertamanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Rakan ahli panel yang saya hormati sekalian, izinkan saya membuat sedikit penambahan tentang faktor-faktor penyebaran pluralisme di Malaysia. Pluralisme juga dapat tersebar dengan mudah dan cepat melalui filem-filem.
Hal ini kerana filem merupakan suatu bentuk hiburan yang terbukti mudah untuk disampaikan kepada masyarakat kita. Penyebaran melalui medium filem ini dapat dilihat dalam beberapa buah filem arahan Yasmin Ahmad yang telah menimbulkan kontroversi dari segi pemaparan filem tersebut sehingga tayangannya dihalang di Pawagam Malaysia oleh Lembaga Penapisan Filem. Antara filem-filem beliau yang hangat diperkatakan ialah filem Sepet, Gabra dan Mu'alaf. Perkara ini mencetuskan persoalan mengenai kedudukan agama Islam sebagai satu-satunya agama yang benar dan pada masa yang sama menolak kebenaran agama lain. Faktor yang seterusnya ialah penyebaran melalui badan-badan bukan kerajaan. Badan-badan ini juga telah mempromosikan program rentas agama di negara kita tanpa kita sedari. Di antara contoh program yang dilakukan ialah seperti majlis berbuka puasa bersama penganut agama lain dan juga interface dialog. Aktiviti sebegitu dianggap baik sekiranya pengisiannya adalah untuk saling mengenal sedikit sebanyak kepelbagaian fahaman agama di Malaysia. Namun, agama Islam memiliki batas dan batasan itu adalah kerana kemuliaan dan hakikat kebenaran itu tidak boleh dicemari dengan mana-mana unsur syirik yang bercanggah dengan akidah Islam. Okey, baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Dengan ini, saya serahkan kembali kepada pengerusi. Okay, terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua atas perkongsian ilmu yang beliau sampaikan kepada kita sebentar tadi. Jadi, jika dua ahli panel kita ni sudah menerangkan faktor-faktor penyebaran pluralisme agama di Malaysia, jadi saya ingin meminta pendapat atau ilmu daripada ahli panel kita yang ketiga tentang kesan-kesan pluralisme agama di Malaysia. Jadi saya mempersilakan saudari Hanis untuk memberi penjelasan terhadap persoalan ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis, saudari Hani. Sekarang saya ingin mengujahkan tentang bahayanya kesan pluralisme terhadap masyarakat Malaysia. Kesan pluralisme ini telah memberi kesan kepada pemikiran umat Islam. Hal ini kerana mereka menganggap bahawa semua agama adalah sama sahaja di mata mereka. Jadi disebabkan daripada pemikiran ini, pelbagai tindakan telah diambil oleh mereka bagi mempengaruhi masyarakat agama lain. Jadi, tindakan pertama yang mereka ambil ialah dengan mempertikaikan undang-undang murtad di Malaysia. Mereka menganggap bahawa setiap individu diberikan kebebasan untuk beragama seperti yang termaktub dalam perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan dan perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Okay, namun, tindakan berani seorang Melayu yang beragama Islam telah membuat keputusan untuk meninggalkan agama Islam atas alasan ingin berkahwin dengan jejaka pilihannya. Siapa yang tidak kenal, Lina Joy atau Azlina Jalani merupakan wanita Melayu Malaysia yang pertama untuk mengaku murtad dan memilih untuk memeluk agama Kristian Katolik. Setelah mendapat beberapa tentangan dan susah untuk menggugurkan perkataan Islam tersebut, beliau mendakwa bahawa JPN telah mencabul hak kebebasan beliau untuk beragama di negara ini. Okay, itu sahaja poin saya. Saya serahkan kepada panel keempat kita iaitu Bushra untuk memberikan pendapat beliau pula. Terima kasih kepada saudari pengerusi Cik Nurhani di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati. Hujah yang saya akan terangkan ialah tentang kesan-kesan bahaya pluralisme dalam agama di Malaysia. Hujah pertama saya ialah implikasi akidah dalam masyarakat Islam di Malaysia. Akidah menurut istilah ialah kepercayaan dan keyakinan yang murni. Pengaruh Barat memberi implikasi akidah kepada umat Islam kerana terjebak dengan kerangka pemikiran Barat dan berpegang kuat kepada rasionalisme. Seterusnya, mereka tidak mahu terikat dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam kajian Zahra dan Rakan-Rakan 2017, mereka telah menemukan bahawa masih terdapat ramai pelajar yang malas melaksanakan ibadat seharian, terutamanya solat 5 waktu. Padahal dimaklumi bahawa solat adalah antara rukun Islam dan ia wajib dilakukan oleh seorang Muslim.
Islam sebenarnya tidak menolak akal dan tidak juga mengagungkan akal. Imam Al-Ghazali rahimahullah ada berkata dalam kitab Al-Iqtisad fi Al-Iqtiqad, antaranya, akal itu umpama penglihatan yang sempurna. Al-Quran umpama matahari yang menyinari alam. Melalui kedua-duanya, seseorang memperoleh hidayah. Seorang yang mengambil satu daripadanya tergolong dalam kalangan yang bodoh. Orang yang menolak akal hanya cukup dengan Al-Quran adalah sama dengan mereka yang mendapat cahaya matahari tetapi menutup mata. Maka dia tidak berbeza dengan orang yang buta. Selain itu, hujah kedua saya pula ialah tentang penyelewengan akidah dalam jemaah Darul Al-Arkam di Malaysia. Di antara ajaran pegangan Al-Arkam yang salah dan menyeleweng yang boleh menyesatkan umat Islam adalah seperti mempercayai bahawa Syekh Muhammad As-Suhaimi, pengasas Aurat Al-Muhammadiyah, tidak mati dan akan lahir sebagai Imam Mahdi dan mengadakan tambahan pada lafaz syahadah. Di samping itu, disebabkan fahaman pluralisme ini muncul di Malaysia, ia telah menimbulkan banyak isu dan gejala di Malaysia. Antaranya ialah isu cinta retas agama, penglibatan pembelajaran dan komunikasi tanpa ada batasan agama menyebabkan pelajar berhubung tanpa menitik beratkan agama sebagai sempadan. Selain itu, perkahwinan campur antara syarruhan dan mandira mengikut ideologi pluralisme agama yang menganggap semua agama adalah sama dan akan menjadi contoh dan panutan para peminat fanatik mereka. Selepas itu, isu pengharaman yoga bagi umat Islam merujuk kepada fatwa kebangsaan pengharaman penglibatan orang-orang Muslim dalam senaman yoga kerana ada unsur agama lain di dalamnya seperti agama Hindu. Antara hujah-hujah yang dikemukakan oleh ulama ialah pengajaran yoga berasal-usul daripada kitab suci agama Hindu Bhagavad Gita. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari pengurusi majlis. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang terakhir. Tetapi tak bermakna forum kita sudah berakhir. Saya mempersilakan mana-mana ahli panel kita yang ingin memberikan sedikit ulasan. Dipersilakan. Jadi untuk saya menghujahkan pendapat saya terhadap kesan pengaruh pluralisme ini terhadap masyarakat. Terusnya, poin saya ialah pluralisme ini telah banyak menyebabkan keruntuhan masyarakat Islam di Malaysia. Hal ini kerana mereka berbeza pendapat tentang agama dari pelbagai perspektif lah. Jadi seperti yang kita tahu, Malaysia telah mengamalkan mazhab Syafi'i sejak kurun ke-13 atau 14 Masihi lagi. Jadi terdapat pelbagai pihak yang cuba untuk membawa idea ijtihad masing-masing, dan mereka beranggapan bahawa tiada keperluan untuk mempraktikkan mazhab-mazhab tersebutlah. Dan terakhir sekali, saya ingin menghujah tentang isu memegang anjing. Seperti yang pernah berlaku dahulu, terdapat satu kempen iaitu I Want to Touch a Dog yang dianjurkan oleh seorang Melayu sendiri untuk menyemai rasa tidak takut terhadap anjing. Hal ini menyebabkan ramai masyarakat Melayu yang terlibat sama untuk mengambil peluang bagi menyentuh anjing tersebut kerana disebabkan kempen. Jadi mereka ingin menurut serta bagi menghilangkan rasa takut dalam diri mereka. Oleh itu, setelah mendapat pelbagai kecaman, penganjur tersebut iaitu Syed Azmi Al-Habsyi telah memohon maaf akibat kesilapan beliau lah. Jadi bagi saya, kesan-kesan ini amat memberi impak kepada masyarakat Malaysia. Itu saja. Terima kasih. Sungguh hebat kata-kata yang diutarakan oleh ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Hanis. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita yang sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Okey, semoga apa yang kita dapat ni bermanfaat, kita dapat praktikkan. Okey, jadi nampaknya masa sangat mencemburui kita. Jadi sebelum berakhir, saya nak kita sama-sama menepuk tangan untuk diri kita sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah pluralisme ni sebenarnya bukanlah satu perkara yang kita perlu pandang remeh.
Okay, kita sebagai individu, sebagai rakyat Malaysia perlulah bertanggungjawab dalam membendung masalah ini. Sebelum saya mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, izinkan saya memberi serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Jadi sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datang daripada kekhilafan kami sendiri. Wallahu alam. Jadi saya akhiri forum kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam ukhuwah. Assalamualaikum.